أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافي هاني يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala izinkan lagi kita hidup di muka bumi Allah taala dan insya-Allah kita diberi kesempatan untuk menyambut Idul Adha pada tahun ini. Maka apabila menyebut perkataan Idul Adha, hari raya korban, hari raya korban ni, maka telitah di semua hati orang Islam iaitu satu upacara ibadat yang dilakukan secara besar-besaran. Yang mana ibadat ini bermula zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Asasilah ceritanya mengenai korban ini bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Katanya Nabi dalam satu hadis, ana ibnu zabihaini, aku ni anak kepada dua orang yang hampir nak kena sembelih ke ayah dia. Iaitu di dalam nasab keturunan Nabi, orang yang mula-mula nak kena sembelih iaitu Nabi Allah Ismail. Dia nak sembelih oleh siapa dia? Pak dia sendiri iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Keduanya dalam keturunan Nabi iaitu ayahanda dia sendiri iaitu Abdullah pernah nak kena sembelih lolo dah oleh tok dia Abdul Muttalib. Maka katanya Nabi, ana ibnu zabihaini, aku ini anak cucu kepada orang, dua orang yang hampir-hampir nak kena sembelih. Maka cerita korban ini bermula zaman Nabi Allah Ibrahim. Sebagaimana kita baca dalam sirah, pada 8 hari bulan Zulhijjah, hari ni Nabi Allah Ibrahim ini tinggal di Palestin, oleh atas sebelah Syam, Palestin, Iraq. Maka dia tinggal anak dia Nabi Allah Ismail di Mekah. Maka gilah jalan-jalan ziarah anak dia. Apabila anak dia meningkat dewasa dan boleh tolong di dalam pekerjaan dia. Kalau kita agak anak sulung yang pertama, Nabi Ibrahim ni lambat nak dapat anak. Usia 86 tahun baru boleh anak. Maka apabila boleh anak sulung, Nabi Allah Ismail sayalah dianya. Maka apabila meningkat dewasa, sulung orang tua panggil boleh makan jasa. Satu malam bila-bila dia pergi ziarah ke Mekah. Kalau kita dia duduk di Palestin, pergi ziarah lah, duduk seminggu ke berapa hari tak tahulah. Pada malam 8 hari bulan dipanggil hari Tarwiyah, iaitu hari Nabi Allah Ibrahim bermimpi melihat dia sembelih anak dia. Dipanggil malam Tarwiyah. Tarwiyah ni malam mimpi. Semari ni lah mimpi lah 8 dah. Esok 9 dah. Jadi hari Tarwiyah ini hari Nabi Allah Ibrahim bermimpi sembelih anak dia. Maka apabila bangun daripada tidur esok ke, iaitu hari ke-9, hari ke-9 Zulhijjah, hari Arafah.
Maka panggillah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dia kata awal mari sepetah. Nabi Ibrahim panggil Nabi Ismail. Dia kata apa dia ayahanda? Dia kata semalam ayah bermimpi. Ayah mimpi apa dia? Ayah mimpi sembelih mu lagu mana? Fanzur maza tara. Mu rasa lagu mana? Nabi Allah Ibrahim tahu dah mimpi seorang Nabi bukan mainan tidur. Tetapi ia merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala. Tetapi nak pakai paksa lalu tak munasabah. Cara kecek budi bahasa orang ni. Tanya anak dia. Maza taro, apa pendapatmu wahai Ismail? Maka Nabi kecek dengan Nabi. Ismail ni Nabi juga. Maka dia kata, wahai ayahku, buat apa yang Tuhan perintah. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Nescaya kamu dapat aku insya-Allah boleh bersabar. Lapik dengan insya-Allah. Kerana apa? Kerana nak kena sembelih ni gerung juga. Setara mana berdebel pun Nabi Ismail pun bunyi kata kena sembelih. Selok dah hamba sekali ni temu rabu dah lah. Maka dia kata insya-Allah minas sabirin. Insya-Allah hamba, insya-Allah ayo. Memang sembelih ni barang berat kata, tapi insya-Allah kita sabarlah guana-guana. Maka katanya Nabi Ibrahim, tak apalah kalau mu setuju kan. Esok aku sembelihmu. Pas lagu mana ni ayuh? Tahu di mana marah. Siti Hajar ibunda dia ada. Maka katanya Nabi Allah Ibrahim, tak apa. Ayuh pandailah kecek dengan muak kau lagu mana, kita pandailah kecek. Maka Nabi Ibrahim mula dah asah pagi dah. Sering. 9 hari bulan ni. Kita esok kalau nak nyembelih kena asah pagi dah tu. Ni pagi supaya boleh buat gosok gigi sembelih kambing. Nyanyo gelepar dodeh kau itu. Asah sering. Cari tali, beli tali kedai mana-mana kau apa dia Nabi Ibrahim cari tali, asah pisah. Sopo nak rebel dah. Hari ke-9. Hari ke-10 Zulhijjah. Maka dia pun pegang tangan Nabi Allah Ismail pergi jalan jauh, bawa tali, bawa parai. Jalan jauh. Ketika jalan tu marilah setan. Mari setan pergi kecek Siti Hajar duduk dalam rumah. Dia kata, Hajar, mu perasan kau duduk lelaki mu 2, 3, 4 hari ni nampak pelik lah. Duduk asah parai lah, duduk beli tali lah. Nampak duduk jamah tekuk anak mu air, nampak macam gerai lagu mana dia ni. Katanya Siti Hajar kata, weh, hamba tak tahu dia Nabi. Urusan dia lah, hamba urusan orang tino tahu lah, urusan orang jatuh, hamba malah masuk dapur. Mu tak tahu kau tak? Mu tahu tak dia nak bawa mana Nabi Ismail? Dia nak pergi sembelih anakmu lah. Katanya Siti Hajar ikut dia, hamba mana tahu gapo dia kerja orang jatuhnya pandai lah. Urusan kalau ilham daripada Tuhan, arah daripada Tuhan, apa nak kata ke mana? Dia pun cari batu pekung iblis. Gi berambuh tak usah nak syok aku dengan Tuhan aku. Larilah setan gi jumpa dengan Nabi Ismail pula. Nabi Ibrahim jalan, Nabi Ismail jalan ikut belakang. Cuek Nabi Allah Ismail. Mu ni anak bagus dah, tetapi mu kena khabar juga. Khabar apa dia? Orang tua mu jadi tak betul dah tu. Kalau suruh semayang boleh kira lagi, suruh semelih ni bukan, takut setan yang mimpi masuk iblis jaga-jaga. Kayak cerita lagu tu. Katanya Nabi Allah Ismail kepada setan, tak sodok kaca urusan ayahanda hamba. Dia tu Nabi tak mimpi dengan setan. Tak sodok mengaruk lah, tak sodok syok lah, tak sori hamba tak puas hati dengan kerjaan Tuhan, perintah Tuhan. Cari batu pekung pula, lari jumpa Ibrahim. Setan tak akan berhenti. Tak sibuinya nak Nabi Ibrahim taat. Apabila jumpa dengan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, aku tengok kau musia ni wahai Ibrahim. Katanya Nabi Ibrahim, apa mu jadi tiba-tiba kesia kat aku pula ni? Katanya setan mu ni berjuru sungguh. Dulu masa mu duk bergocoh dengan Namrud dulunya pakai hidup-hidup mugi juga. Buat lagu ni mu buat juga. Taat sungguh mu. Tapi deh sia deh. Tuhan tak hargai pun mu. Anakmu dia suruh sembelih. Allah, gamak perintah lagu ni. Katanya Nabi Allah Ibrahim kata, hei setan, hei musuh Tuhan. Mu jangan masuk campur urusan aku dengan Tuhanku. Ni perintah daripada Tuhan. Anak aku tu amanah daripada Allah. Diri aku pun milik Allah Ta'ala. Kalau dia suruh sembelih, nak kata lagu mana? Kena sembelih lah, perintah dia. Hamba tak boleh nak rasa perasaan kritik sikit pun tak boleh dah. Cari batu pekung.
Maka perbuatan pekong iblis ini siapa kalau ni orang dok buat. Bila buat ni? Kalau orang dok Mekah lah ni tak tahulah boleh pergi kau dok Mekah Covid kau lagu mana. Tetapi sepanjang tahun orang akan melontar iblis tu 3 tempat. Diperingati. Perbuatannya asal perbuatan biasa ya, perbuatan Nabi Allah Ismail, Siti Hajar, Nabi Allah Ibrahim. Tiba-tiba perbuatan tu jadi ibadat pula. Perbuatan manusia jadi ibadat. Akak tangan bui batu kelepung jadi ibadat. Bukan jadi ibadat, jadi wajib haji dah pula. Kalau tak melontar, berdosa orang buat haji tak pergi melontar pada hari tu. Welom. Melontar pun ibadat. Pelik sungguh hamba. Ibadat ni ditaat ke Tuhan. Kalau rupa ibadat tapi ikut selera kita tak jadi taat. Tapi kalau kita nampak benda tak serupa rupa ibadat tetapi kerana ikut Tuhan, benda tu jadi ibadat boleh pahala. Kena faham konsep ibadat tu lagu mana. Maka orang pun lagu tu lah. Maka perebahlah Nabi Allah Ismail ke apa dia apa semua, jauh dah daripada mata Siti Hajar. Perebahlah, ada pendapat kata di Mina. Di Mina ni tempat orang duk sembelih. Perebah. Apabila perebah Nabi Allah Ismail kata, ayahanda, ikat tangan saya ayah. Apa? Saya takut saya ni sakit sangat, budak. Takut saya gelepar, saya lari, saya tak boleh nak ok. Engkau ayah sembelih saya ni, saya tak ok, saya takut saya lari. Ayah ikat kaki saya, berkah kaki, berkah tangan supaya saya tak capar pisah aku berebut dengan ayah dia pula. Lagu tu. Maka ikatlah anak dia. Siapa keluar ni kita ikat kambing dia. Kambing lembu kena ikat. Tak suruh tunjuk berdebel. Kalau tidak sebutir kapung lah berambak lembu tu. Ingatlah lembu rela kena sembelih. Juruhnya lembu ni tahan tekuk lagu tu. Siapa dia? Lembu lagi berah. Ikat pula sunat. Tajam pisah. Maka Nabi Allah Ibrahim pun berebah menghadap kiblat. Maka bismillah ya Allahu akbar. Tarik pisah. Dia tekuk anak dia. Zeruk, zeruk tak masuk. Dia dah lah tak tahan dah hati perasaan dia nak sembelih anak dia. Tiba-tiba Tuhan buat pula pisau yang tajam tidak memutuskan leher Nabi Allah Ismail. Sudah tak ikat tekan dia. Nabi Ismail apabila tak masuk pisau dia kecek pula Nabi Ismail. Dia kata ayah tu tak tergamuk dah tu, nyawak selu-selu dah tu. Tak masuk sungguhlah pisau ayah. Ayah tekan kuat sikit masuk selalu. Nabi Ibrahim kata muni banyak kecek kata aku tekan kakak nak dah kata. Dah Tuhan tak siwi makan tekuk mu nak kata ke mana? Dia pun dalam kitab-kitab tarikh kata pisau tu dia letak atas batu gini. Terbelah batu pisau tajam tak tajam. Maka dia pun tawakal molek lah. Kalau kita talak molek. Tak rebah tu bismillah kejam mata dah tak tergamuk. Ada riwayat kata dia sembel ke muka Ismail tak siwi tengok. Supaya Ismail tak tengok muka dia. Dia pun tak tergamuk nak tengok muka Ismail. Tengah duk gelepar lagu tu dia tudung muka Ismail. Ada riwayat kata duduk sembel lagu ni, duduk ngakuk lagu ni supaya kepala dia tu menghadap ke bumi. Pegang tu dia bismillah berok, sembelih tu masuk. Masuk tu belah-belah kejam mata berair putih mata belah-belah. Berok. Tengok bukan anak dia, terkejut. Gapo dia? Katanya dalam Al-Quran wa fadainahu bi zibhin azim. Maka kami tebus ke Ismail itu dengan satu sembelihan yang besar, iaitu seekor kibah yang didatangkan daripada syurga. Yang mana kibah ini merupakan kibah milik Habil, anak kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Selepas daripada Allah Taala nak uji anak Nabi Adam, Qabil sore Habil sore. Hok mana hati berjuru, hok mana hati molek. Maka Qabil ni kerja dia menanam gandum. Habis ni kerja dia nak ni mega kibah. Maka habis wak marilah binatang dia hok paling comel sekali. Hok paling gemuk paling comel sekali. Bertanduk comel. Maka Qabil pula wak mari gandum hok paling buruk sekali. Maka zaman dulu kalau Tuhan minta satu benda, kita nampak terima tak terima. Maka marilah api daripada langit sambar kibah Habil. Maka tanda diterima Tuhan dan dipelihara kibah itu di dalam syurga. Maka ketika nak sembelih tu ditukar Nabi Allah Ismail dengan kibah tu sembelih. Ada riwayat kata masuk bizibihim azim, satu sembelihan yang besar, iaitu perbuatan Nabi Allah Ibrahim ni akan dibuat dan diulai-ulai sepanjang tahun sampai hari kiamat, akan dirayakan sepanjang sehinggalah hari kiamat. Hatu maksud bizibihin azim, dengan sembelihan yang besar. Maka lagu itulah cerita asas silahnya.
Rebel-rebel ni kerana nak memperingati peristiwa ujian Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail dan isteri dia Siti Hajar terlepas berjaya dengan ujian yang Tuhan uji. Kita tak ada lagi Tuhan suruh sembelih anak kita. Suruh sembelih kambing sahaja. Tu cerita secara rekah lah bab sembelih kambing. Masuk kepada hukum akal bergetik mengenai rebel. Jadi sekurang-kurangnya kita tanya sembelih tu kita ingat cerita Nabi Allah Ibrahim. Kita ni kadang-kadang orang tu tua tu misal apa ulu golok dah misal gini. Tapi sembelih ketar tengok darah. Ada juga jenis bahasa menakut. Jenis hati lembut lagu mana ni? Dia panggil dalam hati ada tamil. Jenis tua tu debel dah ni mata torih lagu ni. Tapi sembelih kambing menakut. Lagu mana kalau sembelih anak? Tengok Tuhan uji nabi-nabi dia kekasih dia. Kita cak ayat lagu ni Tuhan suruh sembelih kambing saja ya. Jadi bab sembelih ni kita sebut bab rebel selalulah. Dalam mazhab kita rebel ni hukum dia sunat. Sunat muakkadah yang sangat dituntut. Bererti kalau orang ada duit tak rebel hukum dia makruh. Bukan kata sekadar makruh. Kalau setahun tak buat, ada duit tak buat. 2 tahun tak buat, 3 tahun tak buat, 4 tahun tak buat, jadi fasik. Kerana meninggalkan sunat muakkad boleh membawa kepada fasik seseorang itu. Tak syarat kata buat maksiat, tinggal sunat muakkad pun jadi fasik dah. Hukum dia sunat kecuali lah seorang yang bernazar baru jadi wajib korban ni. Lagu mana menazar? Dia menazar lah. Amba menazar tahun ni saya nak buat korban ataupun saya nak rebel. Ikutlah bahasa lagu mana. Amba menazar nak rebel tahun ni. Maka wajib dia korban pada tahun ni dan daging yang dia korban saat ni tak boleh dimakan sedikit pun. Bukan kata dia semua orang yang ia tanggung nafkah tak boleh makan. Manakala kalau daging sunat biasa boleh makan dan sunat kita makan daging rebel kita. Sunat makan Nak sedekah serumah pun molek juga tapi ambil juga sekadar sekali makan. Buat daging goreng kau boleh sekepal lagu ni ambil hok lain bui kat orang belaka. 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo, 18 kilo. Bui kat orang belaka ambil setengah kilo untuk kita makan sekeluarga. Jangan bui semua. Moleknya makan juga sedikit kerana daging berkat daging ibadat kita. Jadi rebel-rebel ini iaitu binatang yang kita sembelih kerana nak menghampirkan diri ke Tuhan. Tu maksud rebel. Apa maksud udhiyah? Rebel-rebel ini iaitu binatang yang kita sembelih tujuan dia nak menghampirkan diri ke Tuhan. Bermula daripada hari raya 10 hari bulan sehinggalah kepada 13 hari bulan. 10, 11, 12, 13. 4 hari dibenarkan buat upacara korban ni. Sebelum tu kalau kita sembelih tak boleh jadi korban. Hari ni nak sembelih dah. Jadi kambing sembelih biasa boleh makan halal tetapi tak dapat pahala korban. Ataupun lepas pada 4 hari baru nak sembelih. Hari raya kelima baru nak sembelih. Tak ada faedah. Belah tu halal tetapi tak boleh buat upacara ibadat korban kerana sudah habis masa dia. Tu korban. Ada orang sembelih binatang kerana nak jual. Tu bukan korban. Sebab tu binatang korban ni binatang yang disembelih kerana nak menghampirkan diri ke Tuhan, yakni ibadat benda tu. Maka hukum dia sunat tidak wajib kecuali seorang itu bernazar. Binatang gapo dia hok boleh kita buat rebel. Maka binatang hok boleh buat rebel pertama unta. Sini ada unta kadang-kadang orang sembelih unta. Unta. Keduanya kuba, lembu, kambing. Biri-biri. Lebih kurang 5 jenis lah. Kalau tempat kita ada. Uta, syarat nak melih uta, usia dia 5 tahun ke atas. 5 tahun sehari, 5 tahun 2 minggu, 5 tahun sejam. Betul 5 tahun ke atas dah. Genap betul-betul 5 tahun, masuk ke tahun ke-6 dah. Tu kalau uta. Kalau lembu pula. Lembu, kalau nak jemelih lembu, mestilah usia 2 tahun. Lembu usia 2 tahun. Uta 5 tahun. Lembu 2 tahun ke atas. 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiga. Kalau lembu baru usia setahun nak jemelih tak boleh rebel. Lepas tu
Boleh makan ke tak? Makan tu boleh, tapi tak boleh buat ibadat korban. Yang ada syarat-syarat dia. Kerana apa? Kerana binatang apabila kita nak buat ibadat dia ada syarat tambahan. Untuk makan tak ada masalah apa, nak makan, nak buat gola, nak buat saja-saja, nak buat barbecue, tak ada masalah apa dia. Tetapi kalau nak buat rebel kena ada syarat tambahan. Kambing orang lembu usia lembu dan kurban 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. Ataupun cabuk gigi. Lembu ataupun lembu ataupun kurban cabuk gigi usia dia 6 bulan ke atas. Misalnya kita tengok lembu ni 6 bulan ke atas, cabuk dah gigi dia, seputung pun jadilah. Maka lembu tu sudah cukup umur. Kerana binatang ni kita nak tahu dia balik tak balik, cabuk gigi. Kita 80 baru cabuk gigi, tu bukan balik tu. Kita balik lagu lain. Kita balik bermimpi. Kambing utuh ke apa dia, tanda dia balik cabuk gigi. Maka hak ni balik boleh buat ibadat dah dengan kambing ni, boleh buat rebel. Ataupun kalau dia tak mimpi, dia tak mimpi pula kambing. Kalau dia tak cabuk gigi, maka kena tunggu dia sampai umur 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas lembu. Kambing pun lagu tu juga. Cabuk gigi usia 6 bulan ke atas. Kalau cabuk gigi 3 bulan, cabuk gigi dah tak sah. Dia kena 6 bulan ke atas baru cabuk gigi, baru sah. Cabuk gigi tu dikira balik dah binatang tu. Mana kalau biri pula, biri-biri. Beza apa dia biri-biri dengan kambing? Kambing ni dalam bahasa Arab dipanggil ma'zin. Weh, ma'zin nama kambing punya. Kat rumah hamba tu email nama ma'zin. Ma'zin deh, nama Arab kita tak tahulah. Memang panggil ma'iz ataupun ma'zin nama dia deh. Kambing kampung ni kulit dia, bulu dia nipis. Dan dia tidak ada maruah. Punggung dia naik gini, ekor dia congit lagu ni. Ni kambing kampung. Kalau nak jemelih hak jenis lagu ni, tunggu dia 2 tahun ataupun dia 6 bulan cabuk gigi baru boleh buat jemelih. Kalau biri-biri, bulu dia tebal dan ekor dia tutup gini. Ekor dia jaga maruah sikit lah, tutup gini. Ada maruah sikit lah. Sekalipun sama-sama tak pakai seluar, rata pergi jalan pun latih sikit. Maka kalau kambing biri-biri cukup usia setahun boleh dah buat jemelih. Biri-biri ni, kambing mesti 2 tahun. Biri-biri hok bulu tebal tu umur setahun masuk kepada tahun yang kedua. Setahun sehari, tak apa dah. Kalau hok saat ni kena 2 tahun masuk tahun yang ketiga, 2 tahun sehari tu baru sah. Dan syarat lagi binatang kita nak buat korban, ibadat korban iaitu mestilah binatang itu selamat daripada aib kecacatan yang menguraikan daging. Kalau cacat yang menyebabkan kurang daging, binatang itu tak boleh dibuat ibadat. Lepas tu mampu gitu, dak sembelih makan biasalah. Nak makan biasa tak ada masalah. Kita nak jual pagi-pagi ke sembelih. Lembu cabut ekor ke, cabut tangan ke, lembu accident ke, lembu kecok ke, lembu gila ke, lembu gatal ke, lembu gapo, tak apa, sembelih pagi-pagi jual tak ada masalah. Sebab bukan nak buat ibadat. Tetapi apabila nak buat ibadat, lembu itu mesti sempurna. Jangan ada cacat. Kecuali bukan daging. Pecah tanduk misalnya. Tanduk tak ada orang makan tanduk. Gilah cari pala gula bisa setara mana kau masuk, tanduk tetap orang tak makan. Tak tahulah gula sedap siapanya kekoh dengan tanduk-tanduk. Itu berat tu. Tu raksasa saja makan tanduk. Maka tanduk kalau pecah tak kurang daging, boleh makan. Cuma sunat kita beli, kita cari kambing ke ataupun lembu hok ada tanduk. Sunat. Kerana Nabi pilih hok ada tanduk lagu tu. Kita kata tak ada tanduk, ada tanduk sopo ya, memang sopo, tapi sunat pilih hok bertanduk. Misalnya hok ni tak ada tanduk, hok tu ada tanduk nampak ganah sikit. Hok tu molek cari hok ada tanduk. Sekalipun tak ada orang makan tanduk tu, sunat cari hok ada tanduk. Begitu juga lembu hok kasih kena kasih. Lembu jantan kena kasih. Bahasa Arab panggil khasi. Bahasa Melayu panggil kasih. Bukan kasih beri. Saya kasih kepada awak. Bukan kasih tu. Kasih ni dia kerak batu lembu. Batu lembu tu kerak
supaya lembu tu tak, dia panggil tak setubuh lah, tak berzina dengan lembu tino lain. Nah, jadilah ke mana? Apabila kena kasih, lembu ni dia akan makan saja. Maka daging dia akan jadi manis dan wangi. Daging dia akan jadi manis dan wangi. Tapi kalau lembu jantan, kau kambing jantan jenis suka kepada tino, daging dia berbau. Nah, rasa pahit, rasa kasar dan daging dia berbau kuat. Neruk dia panggil, neruk orang tua panggil. Nah. Maka kalau lembu kasih lagu mana boleh jemeleh? Boleh jemeleh. Patutnya buat gotu tu. Kerana dalam sabila muhtadi kata dua sebab. Bapa lembu kasih boleh kita jemeleh, juga sah buat ibadat. Sekalipun dia nampak cacat, kita kasih dia ni. Kerana ni ibu sawak ni tak ada orang makan sebenarnya. Pok kita yang makan. Ibu sawak ada orang ke tunggu dia nak cari gotu. Asalnya benda itu benda yang orang tak berapa molek lah. Maka hukum dia kalau tak ada pun dikira sempurna lembu tu. Keduanya sebab dia kerana lembu tino pun tak ada batu. Jadi kaedah dia kalau anggota yang ada pada semua binatang kalau tak ada tak boleh jadi cacat. Misalnya guting telinga. Okey, telinga ni binatang hok jantan pun ada, hok tino pun ada. Semua ada telinga. Maka kalau hilang telinga tak boleh buat rebel, cacat dipanggil. Tapi kalau tak ada batu misalnya lembu jantan, tak apa sebab lembu tino pun tak ada batu. Maka benda tu tak jadi cacat, tak jadi cacat. Begitu juga ada ulama kata ekor, putus ekor sikit. Putus kerak ekor. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Sebab ada spesies kambing tak ada ekor. Tak syarat ekor, dia panggil anggota yang tidak syarat ada. Kalau tak ada, tak apa, tak jadi kecacat. Maknanya sah buat rebel. Afdalnya cari paling sempurna lah. Bila kau waktu nak jemelih? Waktu nak jemelih korban ni bila? Pada 10 hari bulan Zulhijjah, hari Jumaat ni. Bila bermula? Apabila naik matahari saja boleh jemelih dah. Boleh naik matahari dan waktu sembahyang hari raya dan khutbah okey, berlalu qada tu okey boleh jemelih dah. Sama ada hok jemelih tu tak sembahyang subuh ke, tak sembahyang raya tu suku pasar. Ni dia kata demo tak sembahyang subuh tak boleh jemelih, ikut dia lah dia nak jemelih pun. Hak penting lepas pada waktu lagu tu. Contohnya lah, misal contoh pukul 7 naik matahari, habis waktu subuh. Okey, waktu subuh habis dah pukul 7. Kita kalau sembahyang raya berapa minit? 5 minit. Khutbah hari raya 5 minit. Jadi 7.10 boleh dah sembelih. Bismillahirrahmanirrahim berebah. Orang dok khutbah ke orang dok warga apa dia tak cara dah, qada masa saja berebah lembu boleh sembelih, sah dah jadi korban dah. Hak tu awam lah. Hak moleknya lepas pada sembahyang raya apa dia turun qada lepas pada waktu duha lah. Lepas pada contohnya pukul 7 tambah setengah jam, tambah pula 10 minit. Dalam 7.40 tu boleh dah rebel. Contohnya lebih kurang tu waktu dia. Kalau sembelih awal pada tu maka daging itu halal dimakan, tetapi tidak dapat pahala korban. Belum masuk waktu dia lagi. Bila kau berakhirnya apabila tenggelam matahari maghrib pada hari yang keempat, hari ke-13 maghrib tu orang bel maghrib habis dah lah, tak ada dah waktu nak jemelih lepas pada tu. Apa hukum sembelih pada waktu malam, boleh kau tidak? Ada pendapat kata korban ni kena buat tengah hari, tengah malam tak jadi korban. Pendapat muktamadnya malam pun nak rebel boleh juga, sah juga, cuma makruh buat tengah malam. Afdalnya molek buat tengah hari. Buat kita jemelih bagi daging ke apa dia, daging hok kita boleh kau kita simpan buh dalam peti misalnya. Bila kena perhabis dalam masa 4 hari tu, tak wajib perhabis dalam masa 4 hari tu, simpanlah dalam peti nak makan tahun depan pun tak apa, tak ada masalah apa. Hak penting bagi hak wajib tu dalam masa 4 hari tu, jemelih dalam masa 4 hari tu. Hak nak makan kita sendiri tu ikut kita nak makan masa bila ni. Lagu tu. Hak tu masa dia, masa nak jemelih. Manakala binatang pula, binatang
Lembu dengan unta boleh 7 orang berkongsi. Ada pendapat kata unta boleh 10 orang, tapi pendapat ni tidak muktamad. Hak muktamadnya 7 orang berkongsi seekor lembu ataupun seekor unta. Kambing pula untuk seorang saja. Lagu mana kalau kacuk lembu dengan kambing? Hari tu soalan. Lembu jadi kacuk dengan kambing jadi lembing. Lagu mana? Nak kira seekor ke? Nak kira atas nama kambing ke? Atas nama lembu? Lembu kan 7 gi nama. Maka lagu mana? Hak muktamadnya dikira seekor. Sekalipun kambing kacuk dengan lembu, kambing kacuk dengan lembu, tubik tubuh lembu. Oh besarnya. Cara leh pula tu. Cara leh harga 15,000. Oh besarnya. Seekor seorang boleh masuk dia. Tak boleh kos 7 orang. Kerana hak tu hak muktamadnya. Nah. Ada pendapat kata dak, kalau nikah di antara kambingnya kacuk dengan lembu. Tengok body dia nak nurung siapa dia. Kalau body nurung lembu, kira hukum lembu. Kalau body tu nurung kambing, kita hukum kambing. Lagu tu. Tapi hak muktamadnya barang kacuk ni tentu seorang saja boleh buat. Seorang saja. Tak boleh lah kata 7 gi, tak boleh lah. Habis kat tu. Lepas tu nak bagi pula. Apabila kita jemelih belaka, maka wajib kena bagi daging. Daging tu, daging dah. Urat, katas, ekor, kaki, apa dia kepala. Hak tu nak ui tak ada masalah. Tapi hak wajibnya kena bui daging. Daging kena bui juga. Kadar tak malu orang ambil dalam sekilo ke setengah kilo, okey bagi. Hak lepas tu kita nak ui kepala, nak ui kaki, nak ui perut, nak ui gapo tu terpulang. Tapi kalau kita dok bagi perut, dok bagi tulang, dok bagi gapo daging, kita ambil saja, tak sah hukumnya. Apa maksud tak sah? Tak jadi rebel tahun tu. Kaifiat dia tak kena, dia panggil. Kaifiat dia tak kena. Kena bui juga daging mentah. Jangan masuk. Ni wak kelik boleh spacing, boleh 13 kilo balik nanak gola jamu orang. Tak jadi pakai habu. Tak tahu lagu mana nak buat ibadat korban hak sah. Jadi kena wi hak mentah juga. Pas kalau kita nak pindah pula, hak ni masalah juga. Rebel masjid ni nak buat kelik Kota Baru. Masjid ni buat kelik Kerai. Lagu mana? Kena bui juga daging hak wajib kawasan ni. Wak tak boleh sekilo, nak buat kelik tu tak apa. Hak ni tak ada basing, tak buat kelik, pakai buat kelik Kerai, buat kelik Kota Baru, buat kelik Kuala Lumpur pun ada juga. Maka hukum dia haram. Kerana mengambil, mencuri hak orang miskin kawasan ni. Sepatutnya apabila rebel sini, hak orang miskin sini lah naknya. Tiba-tiba buat kelik habis. Nyanyolah hukum dia haram. Hukum dia haram. Metah. Wajib nak pergi secara metah. Hak tu benda-benda hak berkait dengan hukum bak rebel. Siapa dia nak rebel tahun ni, start daripada 1 hari bulan lepas dah ni hari ke berapa dah? 8 dah, hari tarwiyah dah. Maka jangan dia kerak kuku, jangan dia cukur, jangan dia tering janggut cukur kau dia, jangan. Nabi kata apabila siapa dia nak rebel, apabila masuk sada 1 Zulhijjah, pegang sebentar. Jangan bercukur, jangan gapo sehinggalah kamu sembelih binatang korban kamu. Lepas kita sembelih. Kalau hari raya pertama je melih, tak apalah. Kena hari raya ketiga lembu kita. Tunggu raya ketiga lah jawapannya nak bercukur, nak gapo dia, nak kerak kuku. Tujuan dia gapo? Supaya mendapat pengampunan penuh daripada Allah. Penuh tubuh kita kena belaka. Kalau kita kerak kuku tak ada. Jadi biar tunggu lagu tu sehingga disembelih binatang korban kita, barulah diampun dosa kita, baru nak kerak kuku pun tak apa. Ulama kata. Afdalnya kalau orang nak rebel, dia je jemelih. Dia sendiri jemelih. Tapi kalau nakut, wi kat orang lah, wakil kepada orang. Orang Tina nak rebel boleh. Misalnya kawasan ni orang jatuh, ketar belakang, menakut ke lembu belakang. Adalah seorang makcik Tina tu, dia tok guru silat gayung kali. Maka lembu ni biasa, dia sekeh kepala, nyelipak tekak. Dia yang hak berani. Maka dia nak jemelih, boleh hukum dia. Sah. Sekalipun dia mari kota. Hari raya tu dia mari kota pula. Sudahlah kata. Tok bila ketar. Tok email lama mana dah tak mari. Pakai senyap walau nak demel lah gapo dia, wak alasan gapo dia. Katanya hak Tina tu kata tak apalah, mari makcik dah. Makcik ni uzur ni hari ni lagu mana? Boleh sembelih sah, tak ada masalah apa. Nak sembelih tengah malam pun tak apa, tak ada masalah apa. Hak jo jemelih tak tahu niat kita pun tak apa. Dia kerja dia jemelih binatang sahaja. Yang penting dia nak sembelih ni mesti minta izin daripada 7. Kalau lembu 7 orang tu izin kepada dia.
Jangan dia pandai-pandai lepas pada maya raya tukar baju bawa pisah berapa? Kawan tu tak sapa lah mana, tua tak tahu mana. Pakai dia pergi sembelih, berak. Hukum dia berdosa. Kerana apa? Ibadat orang kita jangan buat tanpa izin dia. Kalau dia sembelih juga, binatang boleh makan. Tapi dia kena bayar semula kat orang. Ni atas setengah, hamba bayar mula. Apa? Hamba tak ada izin kata dia mau buat ibadat hamba. Kena minta izin. Sebab itulah cara mudahnya, awal-awal lagi minta izin dah. Lagu mana? Siapa dia nak jadi jenis gabrah hak pala dia tu dah. Tocu dia hak jenis kutik royak selalu. Kiring okey kepada saya untuk beli binatang ke, okey saya untuk niat, okey saya untuk jemelah, dan saya okey ke untuk siapa-siapa dia, dan okey ke saya untuk bagi daging. Kena sebut jelas lalu. Mudah. Kalau tidak gak nyanyo kat orang. Hari raya baloh. Apa baloh? Pukul 11. Tak mari lagi. Sore tu lagi kakak tu tak mari pacerah kata. Hak lain ni orang dak tunggu dah. Nak jemelih lagu mana? Hamba tak boleh sembelih ni demo tak izin ni sore lagi. Tengok duk tidur dalam surau duk peluk dia. Jenera masa khutbah Jumaat nyawak ke anak dia orang tak gerak kawan tu. Siapa pukul 12 memang kaki kena supuh kat orang. Hak KJL lagu ni. Maka mudah izin awal-awal lagi. Izin kepada ustaz kau siapa dia ke ada izin kepada ustaz untuk jemelih binatang saya ke ataupun ustaz nak izin kau siapa dia pun boleh. Oyak gitu biar jelas lalu. Maka mudah basuh nah. Kalau tidak hari raya pun baloh juga. Nabi sebut dalam satu hadis, kabir dohayakum fa innahu yaumal qiyam fa innaha ala sirati matayakum. Nabi kata besar ke binatang korban kamu. Sesungguhnya ia binatang korban itu merupakan tunggangan kamu pada hari kiamat. Lagu tu. Maka sunat kita cari lembu-lembu hak segar-segar lah. Jangan duk cari hak paling murah. Hak 500 10 ya, 500 lagi. Apa? Moleknya cari hak gemuk-gemuk, lagu tu sunat tu bayar. Tak suruh bimbel lah. Ni duk deki pula. Kita buat ibadat tak ada istilah rugi dengan Tuhan. Ambon 100 kecil sini. Kok situ 500. Bos apa kereta api. Rugi yang buat sini. Dok Tuhan bayar. Jangan rasa rugi. Kalau rugi ni kalau kita nak merah, kita nak buat gapo dia. Hak ni kalau buat kerja dengan Tuhan akan bayar dengan cara hak kita. Lagu tu. Sekadar tu dululah. Kau nak buka soalan kau? Iso dah. Kita bukalah dua soalan. Warna pula. Okey. Warna lembu hok ranking nombor 1 warna putih. Lembu warna putih. Putih cara dia lah. Bukan kata putih supaya orang Amerika tu putih cara dia nombor 1 putih. Kedua warna seluk. Warna nak kuning-kuning lagu tu. Ketiganya, hak ni tertib tempat kita lah. Romo kijel. Tu orang panggil romo kijel. Lembu ni paling sedap sekali. Romo kijel ni warna kijel, ya koko tua. Koko tua ni, tu sedap daging dia. Harga dia pun mahal. Ni romo kijel ni nombor 3. Patu warna merah, romo kijel tu warna merah. Patu warna belai ikutlah lembu hitam putih kau lembu Australia kau apa dia. Patu lembu warna hitam lebih kurang gitu. Tu ranking dia. Pilih warna ni dulu. Bapa? Kerana ta'abbudiyun semata-mata lagu tu. Nabi Muhammad kata hak gitu molek. Ada kata dak, kalau lembu warna putih ni daging dia lebih sedap daripada lembu warna hitam. Tu dari situ lagu tu. Manakala biring lebih afdal daripada kambing. Dari sudut pahala dah. Dari sudut sedap kambing berbanding biri. Ulama kata afdal dari sudut pahala. Biri lebih afdal dari sudut pahala berbanding dengan kambing. Tapi sedap cutera tanya, siapa dia beri biring? Ada orang tu bunyi biring bangun cacah, tak saya makan. Nama low class dia kata. Kalau kambing kat semangat selalu dia. Jadi dari sudut sedap tu memanglah sedap kambing. Tetapi afdal biri. Lagu tu. Ada soalan? Buka soalan lagi ke? Tak boleh lama-lama musim.
Nama. Ada kah? Tak ada. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, tidak ada perbuatan ataupun amalan yang paling afdal dilakukan pada hari raya Korban kecuali menumpahkan darah. Kita nak zikir hari raya boleh juga. Nak selawat, nak mengatik, nak semayang, nak sedekah, banyak benda boleh buat, tapi paling afdal pada hari raya adalah menumpahkan darah. Sesungguhnya binatang yang kamu sembelih itu akan datang bertemu kamu pada hari kiamat. Dia datang bersama dengan tanduk-tanduk dia, dengan kuku-kuku dia, dengan anggota yang lengkap. Maka tubuh dia akan menjadi kifarat kepada dosa kamu. Kepala dia menjadi kifarat dosa kepala kamu. Tangan dia mengkifarat ke dosa tangan kamu. Sehingga kifarah dia, kemaluan dia mengkifarat ke dosa kemaluan kamu. Sebab tu Nabi kata, meleh rebel. Ada orang tu ambo tak tahulah. Ambo dengar lah orang kata, siapa dia ambil giyah kena buat 7 kali. Barulah cukup seekor lembu. Jadi nak afdal sebab nak suruh kifarat seluruh dosa kan? Kena kalau orang ambil giyah kena buat sampai 7 kali baru cukup seekor lembu. Jadi molek rebel ambil kambing selalu cukup ngapalo ngagapa dia kifarat habis semua dosa. Dari sudut tertib pun afdalnya ambil kambing 7 ekor berbanding dengan seekor lembu. Ambil 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor lembu. Kerana apa? Kerana hari itu banyak tumpah darah. Kalau lembu seekor sekali ni 7 kali. Dan siapa dia tak boleh nak jemelih, kalau perempuan kau gapo sunat gi tengok dia jemelih tu. Sunat saja nah. Tak wajib. Kerana Nabi Muhammad suruh Sayyidina Fatimah untuk gi tengok binatang korban dia apabila dia jemelih. Kerana apa? Nabi Muhammad kata darah dia tak titik kecuali satu tempat yang Allah Ta'ala sifat darah-darah korban sebagai bukti di sisi Tuhan, maka kamu akan diampun dosa sebelum lagi darah pertama titik ke bumi. Nak kata cepat ni sembelih. Itulah secara ringkas mengenai ibadat korban dan hadis-hadis mengenai kelebihan dia. Banyak dah orang kecek bab korban, ambo ni jo pelicing sikit-sikit gitu ya. Jadi kita berharap pada tahun ni ibadat korban kita betul kena dengan keinginan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima pengorbanan kita sekalipun sedikit gau-gau dia. Mudah-mudahan sebagaimana Nabi Muhammad berjanji itu. Soalan lagi. Apa hukum buat beli hukum buat korban dengan lembu lelonge daripada majlis daerah? Sudah. Apa hukum dia? Sudah. Gini, kita nak buat ibadat cari lembu hok bersih dah. Cari lembu hok bersih. Berarti kita beli daripada tuan yang sebenar. Dia pun berjual dengan ikhlas. Hok ni majlis daerah ni dia tak ternak lembu sebenarnya. Nampak? Pas lagi mana dia ambil banyak-banyak lembu? Dia jumpa lembu tak dengar kata, malam-malam lepok-lepok kau duduk main tengah-tengah jalan duduk gendong tino jatuh, kena igaklah lembu tu. Maka dia jual murah-murah. Tak molek tak sewa ibadat lagu tu. Sekalipun ada ulama kata boleh jual beli lagu tu, tetapi lembu lagu tu tak molek untuk buat ibadat. Sebab apa boleh? Kerana itu hukumnya. Harus bagi mana-mana kerajaan pemerintah mengenakan hukuman kepada rakyat dia kalau buat masalah di dalam negara. Salah satunya tak tambak lembu. Lembu masuk dari surga, gibel lah, duk main ekong lah, duk tidur sama dia, kambing. Surga ambo tu kambing naik. Hok naik pula hok janggut. Hok warak sekali. Hok lain duk dengar khutbah dia, duk buat apa dia tak tahu sama-sama apa dia. Ni tak dengar kata lagu tu. Maka kalau buat masalah harus bagi pemerintah kena ke hukuman. Hukuman dia lagu mana? Rapah lembu tu. Boleh? Boleh hukum dia. Tak dosa? Tak dosa. Sebab kita buat masalah. Lainlah lembu kita mengaji pondok, pakai jubah, pakai serban, tertik terening, tidur rumah molek tak ganggu orang. Hak tu jangan kalau dia rapah juga tu zalim tu. Tapi kalau lembu kita betul, pakai seluar pendek dok naik motor, dok congek motor, tu kena igat lembu lagu tu. Jadi apabila kerajaan ambil, sah miliki, boleh sah miliki. Ni nak jual, boleh nak jual. Tapi kita tak sedar lah. Tuai dia duk sopah bahasa kakak ni curi lembu ambo lah
Sekalipun dia salah tapi tak sedap lembu lagu tu nah. Boleh kau tak beri daging kepada bukit Islam? Tak boleh. Daging ni daging ibadat. Kalau daging biasa kita beli kedai kopi, beli mana-mana, kau boleh. Saya nak tunjuk Islam tu baik. Ambil piti demo lah beli daging lain. Hak tu baik lagi. Apa nak ambil daging gebanyo? Daging korban ni milik orang susah daripada orang Islam. Jangan dok bagi wak stai warok lebih pada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kata tak boleh. Daging korban ni daging ibadat untuk orang miskin. Pakai ramah lagi orang susah orang Islam tak suruh wi lah orang kafir. Nak kenal nak tunjuk kita warok jauh beli daging wi ke dia. Nah, ni wak alasan nak tunjuk kita warok. Oh, tu warok tak kena dia panggil nah. Lembu korban tidak tanduk tiada tanduk atau terpotong, apa hukumnya? Tak ada tanduk tak ada masalah apa, sebab ambo ada tak ada orang makan tanduk lembu. Orang kampung duduk di Selangor pusatnya kita. Ni sama orang Selangor jemelih di Pahal nak kelik di Selangor. Tak boleh lah. Nah, kita sebut dah kena tinggal juga Pahal tu daging untuk orang miskin kawasan tu. Hak lebih nak kelik tak apa dah. Adakah sah korban jika potong kuku sebelum korban? Kuku siapa dia ni? Kuku tu dia ke kuku lembu ni? Hak mana sah ni? Kalau potong kuku misalnya nak suruh potong kuku biasa gitu, kayak lembu, kayak ada kasut kambing tu, kayak dia kena kerak kot. Tu tak ada ugah ke apa dia? Tidak menjadi ugah. Boleh hukum dia, tak ada masalah. Tapi kalau orang tua dia tu hukum dia makruh lah. Tak dapat pengampunan penuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.